Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah telah memberi peluang kepada saya dan rakan-rakan daripada kumpulan 5 akan membentangkan tentang tajuk tentang kaedah kelima, iaitu tasarruful imam ala rakyati manutu bil maslahah. Maksudnya tindakan pemerintah terhadap rakyat harus terikut dengan kemaslahatan. Sebelum itu, perkenalkan diri saya. Nama saya Nurul Syafiqah binti Ayub, nombor metri I19103517. Seterusnya, huraian kaedah ini iaitu tindakan atau tasarruf imam atau ketua negara terhadap rakyat seharusnya dikaitkan dengan kemaslahatan. Ketua negara dikira sebagai pemegang amanah rakyat. Berdasarkan lafaz kaedah, kullu mutasarrifu anil ghairi fa'alaihi in yatasarraf bil maslahah. Maksudnya setiap orang yang menguruskan terhadap orang lain, ia hendaklah menguruskannya berdasarkan kemaslahatan. Tindakan yang dilaksanakan hendaklah selaras dengan kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan golongan tertentu sahaja dan bukan untuk membawa kemusnahan kepada rakyat. Segala pengurusan yang berkaitan dengan kaum muslimin dan masyarakat umum dituntut supaya melaksanakan dengan berasaskan kepada kemaslahatan bersama. Okey, seterusnya sumber asal kaedah. Menurut Imam Asyuti menyatakan di dalam kitabnya, iaitu kitab Al-Asbah wa Nazair, kaedah itu berasal daripada fatwa Imam Syafi'i. Katanya, manzilatul imam minal ra'iyati manzilatul wali minal yatim. Maksudnya kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim. Dalam kaedah lain, Imam Asyuti menyatakan kaedah tersebut berdasarkan athar Khalifah Umar Al-Khattab yang ditakhrij Sa'id bin Mansur. Kaedah itu dijelaskan secara umum melalui sabda baginda diriwayatkan daripada Ibnu Umar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin 'ani ra'iyati. Maksudnya setiap kamu adalah tanggungjawab dan setiap orang yang mempunyai tanggungjawab akan diminta untuk dipertanggungjawabkan terhadap apa yang berada di bawah jagaannya. Seterusnya rumusan kaedah. Kaedah ini termasuk berkaitan pengurusan dan politik Islam dan peraturan umum dalam perkara yang berkait dengan pemerintah terhadap rakyat. Berdasarkan lafaz atau tasarruf ala ra'iyati manutu bil maslahah, maksudnya pengurusan terhadap rakyat terikat dengan kemaslahatan. Setiap tindakan pemimpin berkaitan rakyat dengan kemaslahatan bertujuan untuk mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Berdasarkan lafaz kullu itlafu min babil maslahah falaysa bitatyi'. Maksudnya setiap pembinasaan yang dilakukan atas dasar mencari kemaslahatan, ianya tidak dikira sebagai melupuskan. Okey, tindakan golongan ke arah kemusnahan itu tidaklah harus. Berdasarkan lafaz kaedah, kullu mutasarrifu jaran fasadan atau daf'in salahan fahuwa manhiyu anhu. Maksudnya setiap pengurusan yang membawa kepada kerosakan atau menentang kemaslahatan, ianya perlu ditegah. Okey, pemerintah tidak boleh membelanjakan sesuka hati, melainkan demi kemaslahatan rakyat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak. Okey, seterusnya berdasarkan hukum furu'. Okey, contoh yang pertama, amil yang membahagikan zakat kepada golongan yang berhak haram diagihkan dengan kadar yang tak sama seandainya atas dasar keperluan yang sama. Maksudnya sekiranya amil itu memberikan harta kepada anak yatim, dua golongan anak yatim, tetapi menyebelahi satu golongan sahaja, ia dikira tidak adil. Okay, seterusnya pemerintah tidak boleh melantik imam daripada kalangan orang yang fasik. Perlu melantik imam daripada golongan yang adil, golongan yang baik. Okay, seterusnya pemerintah tidak boleh mengahwinkan wanita yang tidak sama kufu walaupun direstui. Okay, sebab apa? Sebab hak kafaah ni adalah hak muslimin. Seterusnya tidak boleh melantik seseorang yang tiada keahlian untuk memegang jawatan sedangkan ada yang berkelayakan. Maksudnya
perlu diutamakan kepada orang yang berhak dahulu. Seterusnya, pemerintah tidak boleh mendahulukan memberi harta daripada baitul mal kepada orang yang kurang memerlukan daripada orang yang lebih memerlukan. Maksudnya, harta itu diperlukan oleh golongan yang betul-betul memerlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akilah binti Aminuddin. Nombor matrik I191034552. Saya ingin membentangkan tentang kaedah pecahan. Okay, untuk kaedah 5 ni terdapat 10 kaedah sughra. Kita pergi yang pertama. Kaedah sughra yang pertama iaitu al-amru bitisarrufi fi malki ghairil batil. Perintah menguruskan hak milik orang lain tidak sah. Okey. Huraian dan rumusan kaedah. Untuk kaedah ini dia dikaitkan dengan kaedah al-amlakun nas la yajuzul i'raqi 'alayha bighairil hujjah. Pemilikan seseorang manusia tidak harus dipindahkan atau disanggah tanpa dasar atau hujah. Okey. Rumusan daripada kaedah ini ialah sesiapa yang mempunyai hak atau memiliki sesuatu, pada hakikatnya dia adalah pemilik dan memiliki haknya selagi ada batasan yang diharuskan oleh syarak. Okey, maksudnya di sini jika seseorang memiliki sesuatu barang ataupun harta, dia berhak dan berkuasa terhadap barang tersebut. Tidak kira lah sama ada pemilik itu yang menguruskan barang harta itu ataupun dia minta untuk diwakilkan, maksudnya dia macam mewakilkan seseorang untuk menggunakannya, ataupun dia yang menyuruh orang untuk menggunakan dan menguruskan hartanya. Dia dibolehkan. Okey, seterusnya seseorang tidak memiliki sesuatu benda atau hak, dia tidak memiliki kekuasaan terhadap benda tersebut dan tidak ada kuasa terhadap hak yang bukan miliknya. Okey. Jika seseorang yang bukan pemilik kepada sesuatu barang itu, dia tidak berhak dan tidak berkuasa untuk menguruskan dan menggunakan barang tersebut sebab dia bukan orang yang memiliki harta tersebut. Okey. Seterusnya kita pergi kepada hukum furu'. Seseorang yang hanya diberi amanah supaya menjaga barang tertentu, namun dia menjualkannya, maka urusan tersebut tidak sah. Okey, macam contoh, Ali telah memberi pinjam ataupun telah memberi sewa kepada Abu. Kemudian Abu menjual barang, contoh kereta, telah menjual barang Ali itulah, dan hukum daripada jual beli tersebut tidak sah sebab pemilik kepada kereta tersebut adalah Ali, bukannya Abu. Abu tidak berhak untuk menguruskan jual beli tersebut sebab dia bukan pemilik kepada kereta tersebut. Okey, seterusnya kaedah sughra yang kedua, al-infaqi amril qadi kal infaq bi amril malik. Membelanjakan dengan perintah hakim sama dengan membelanja atau membelanjakan atas perintah pemiliknya. Okey, huraian dan rumusan kaedah. Seseorang boleh membelanjakan atau menguruskan harta atau benda miliknya. Begitu juga hakim atau qadi yang bertugas untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum syarak. Okey, pemilik dia dibolehkan untuk membelanjakan dan menggunakan dan menguruskan harta dia lah. Tetapi hakim dan qadi juga berhak untuk menguruskan dan menggunakan barang tersebut atas sebab dia untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum syarak. Dan jika jika pemilik diperintahkan oleh hakim untuk menguruskan harta tersebut, ia perlu dibuat dan wajib hukumnya, dan hukumnya juga sah sebab hakim
itu ada sebab lah kenapa dia menyuruh pemilik tu berbuat demikian. Seterusnya, jika terdapat hakim atau qadi memerintahkan supaya membelanjakan harta milik seseorang, hukumnya waktu itu sama dengan perintah yang dikeluarkan oleh pemilik harta itu sendiri. Okey, maksudnya jika qadi ataupun hakim menyuruh pekerja kepada pemilik harta itu untuk membelanjakan, pekerja tersebut wajib turut dengan perintah yang disuruh oleh hakim tersebut, sebab dia punya hukum dia sama seperti apabila ketua dia mengarahkan untuk dia berbuat demikian. Samalah hukumnya hakim ataupun qadi, dan pemilik itu menyuruh pekerja tersebut untuk menguruskan harta, dia wajib untuk melaksanakannya. Kaedah ini juga dikaitkan dengan kaedah al-infaqi bil amril qadi kal infaq bi amril ab. Membelanjakan dengan arahan qadi seperti membelanja dengan arahan bapa. Jika bapa kepada pemilik tersebut menguruskan harta tersebut, ia dibolehkan, dan jika ada jual beli di situ, jual beli tersebut adalah sah sebab ia bapa kepada pemilik. Seterusnya, hukum furu'. Seseorang anggota syarikat membelanjakan harta syarikat yang belum dibahagikan dengan perintah hakim. Oleh itu, pengurusan itu sama hukumnya dengan kedudukan hukumnya dengan pengurusan harta dengan perintah yang dikeluarkan oleh ahli-ahli atau anggota-anggota lain yang memiliki syarikat itu. Okey, lebih mudah untuk difahami. Sebagai contoh, jika ada sebuah syarikat ni, dan di situ syarikat besar, dan di situ ada pekerja dan ada pemilik harta lah di situ. Jika pekerja tersebut telah diperintahkan oleh hakim untuk membelanjakan sebahagian daripada harta syarikat, ia perlu melaksanakan perintah tersebut, sebab hukum dia untuk melaksanakan tugasan tersebut sama seperti mana tuan kepada syarikat itu memerintahnya untuk melakukan tugas itu. Hal ini kerana hakim dan qadi tersebut telah melaksanakan tugas untuk menegakkan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazatu Akmal binti Syamsuddin, nombor metri I191030507. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan mengenai kaedah sukhra yang ketiga, iaitu kaedahnya la yajuzu la ihadin an yatasarrafa fi milkil ghairi bila izni. Maksudnya tidak boleh seseorang menguruskan milik orang lain tanpa keizinannya. Huraian kaedah, ianya berlaku dalam pelbagai bentuk, iaitu melalui perkataan, contohnya mengadakan akad. Yang kedua adalah melalui perbuatan, contohnya seperti membelanjakan harta. Jadinya kat sini kaedah ni menjelaskan ia akan berlaku dalam dua bentuk, iaitu sama ada dari segi perbuatan ataupun dari segi perkataan. Jika dilakukan tanpa keizinan daripada pemiliknya, ia dikira sebagai suatu tasarruf yang telah melanggar hukum dan wajib untuk membayar ganti rugi. Tasarruf ni apa? Tasarruf ni adalah pengurusan. Pengurusan apa? Pengurusan yang dua bentuk itulah, sama ada dari segi perkataan ataupun dari segi perbuatan. Jadinya sekiranya sesuatu pengurusan itu tidak mendapat keizinan pemiliknya, maka ia telah melanggar hukum dan wajiblah seseorang itu untuk membayar ganti rugi terhadap pengurusan tersebutlah. Namun, pengurusan sesuatu itu akan menjadi sah sekiranya seseorang itu menguruskan hak milik orang lain dengan keizinan pemilik itu sendiri, dan ianya juga tidak mendatangkan sebarang akibat pengurusan yang boleh menyebabkan kerugian kepada hak orang lain.
Maksudnya kat sini sesuatu pengurusan itu akan menjadi sah sekiranya dia telah mendapat keizinan daripada pemilik hak milik itu sendirilah, hak sesuatu urusan itu sendiri, dan ia juga tidak mendatangkan sebarang akibat yang boleh menyebabkan kerugian kepada hak orang lain. Maka dekat sini pengurusan tersebut sahlah di sisi syarak. Seterusnya adalah rumusan kaedah. Antara konteks yang hampir sama dengan kaedah ini adalah yang pertama, barangan yang hilang perlulah disimpan dan dikembalikan semula jika pemilik asalnya itu datang menuntutnya. Ianya selaras dengan kaedah al-amwalu at-ta'i'atu yaghbiduha al-qadhi hifzan ala arbabiha. Maksudnya, harta-harta yang hilang disimpan oleh hakim untuk menjaganya bagi pemiliknya. Okey, maksudnya dekat sini, contohlah kalau kita terjumpa sesuatu barangan, yang barang kat tepi jalan yang bernilai ke, kita perlulah menyerahkan semula kepada pemilik asalnya jika dia menuntut. Tapi seandainya kita masih belum dijumpai pemilik barangan tersebut dalam tempoh tertentu, maka kita wajiblah untuk menyerahkan barangan tersebut kepada badan yang berautoriti lah bagi menguruskan barangan tersebut. Kita tak bolehlah nak simpan kat diri kita ataupun kita nak jadikan hak untuk kita. Tak boleh sebab mungkin dia ada pemiliknya sendirilah kan. Kemudian dalam masalah perwakilan pula, seseorang yang diberi wakil mestilah menguruskan harta yang telah diwakilkan kepadanya dengan menurut apa yang telah diwakilkan itu. Tidak sah jika ia melampaui batas. Okey, maksudnya dekat sini kita tu hendaklah menguruskan harta yang diwakilkan sahaja. Kita tak bolehlah pandai-pandai nak pi buat benda yang sebaliknya. Kalau kita buat benda yang sebaliknya tu, maksudnya kita tu dah melampaui batas lah. Jadinya pengurusan itu tidak sah. Kemudian hukum furuk, iaitu mengenai keizinan, di mana ia kadang-kadang berlaku melalui syarak dan kadang-kadang ia juga berlaku dalam keadaan melalui adat ataupun uruf. Contohnya, seseorang yang menjaga ternakan orang lain, lalu dia menyembelih ternakan tersebut kerana haiwan tersebut sudah terjatuh dalam perigi dan sekiranya tidak menyembelih, haiwan tersebut akan mati, maka ianya tidak dikenakan untuk membayar ganti rugi kepada pemiliknya haiwan ternakan tersebut. Hal ni disebabkan kalau kita tak sembelih, haiwan tu akan mati, jadi dia akan rugilah kat kita kan, jadi rugi kat orang lain. Baik kita sembelih, sebab syarat sah penyembelihan itu juga adalah haiwan tu masih dalam keadaan hidup, iaitu masih lagi memiliki nyawa. Kalau tak sah lah kalau haiwan tu dah mati. Jadi dia tidak perlu untuk membayar ganti rugilah kepada pemiliknya haiwan ternakan tersebut. Seterusnya adalah kaedah sukhra yang keempat, iaitu kaedahnya la yajuzu la ihadin an ya'khudha ma la ahadin bila sababin syar'iyyin. Maksudnya, tidak boleh seseorang mengambil harta seseorang yang lain tanpa alasan syarak. Huraian kaedah. Kaedah ini telah menjelaskan bahawa apabila seseorang yang mengambil harta milik orang lain tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak, maka wajib untuk memulangkan semula kepada pemilik yang berhak. Kita ni tak ada hak langsung untuk ambil harta orang lain. Jadinya kita ni perlulah untuk mengembalikan ataupun memulangkan semula kepada pemilik yang berhak lah. Rumusan kaedah. Seseorang itu akan dikenakan hukuman sekiranya dia mengambil harta tanpa jalan yang dibenarkan oleh syarak. Okey, contohnya, kalau dia tu mencurikan satu perbuatan yang tergolong dalam perbuatan jenayah, maka dia perlulah dikenakan hukuman iaitu memotong tangan. Namun, tidak pula dikenakan hukuman bagi seseorang itu mengambil harta orang lain dengan jalan yang diharuskan oleh syarak. Kita boleh tengok contoh dalam hukum furuk, iaitu seorang isteri haruslah mengambil sebahagian daripada harta milik suaminya bagi memenuhi keperluan hidup. Maksudnya, kalau si suami itu tak bagi nafkah dekat isteri,
maka si isteri ni ada hak ataupun haruslah mengambil sebahagian harta milik suaminya untuk memenuhi keperluan hidup. Keperluan hidup ni macam mana? Contohnya macam makan, minum, tempat tinggal dan sebagainya lah, yang penting-penting, bukan ikut kehendak hawa nafsu. Kemudian amil zakat juga dibenarkan untuk mengambil sebahagian daripada harta yang diwajibkan zakat bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat. Amil zakat ni secara ringkasnya, kalau kita tahu, orang yang diberi kuasa lah untuk memungut zakat. Jadi mereka ni ada hak untuk mengambil sebahagian harta untuk mengambil sebahagian harta bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat, kerana kewajipan zakat tu adalah wajib. Kerana kewajipan zakat tu merupakan hukum yang wajib lah. Jadinya amil ni ada hak untuk mengambil sebahagian harta bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatin Adila binti Ishak, nombor matrik I19103520. Okey, hari ini saya akan membentangkan kaedah sukra yang kelima. Okey, iaitu tidak boleh sesuatu diambil daripada milik seseorang kecuali dengan hak yang telah tetap atau sah. Okey. Allah. Okey. Huraian kaedah. Seseorang yang memiliki sesuatu barang atau benda atau hak, ia tetap menjadi miliknya selagi tidak ada apa-apa perkara atau pengakuan yang membatalkan hak milik yang dimilikinya. Maksudnya seseorang itu, contohlah kita punya barang, kita ada hak terhadap barang tu. Jadi kalau orang nak ambil itu, tak boleh lah. Itu memang hak kita lah. Jadi dan tak ada perkara pun yang boleh membatalkan itu bukan hak kita. Yang sebenarnya tu hak kita. Pasal hak lah senang cerita ya. Rumusan kaedah melalui kata-kata Qadi Abu Yusuf Al-Hanafi ketika beliau mengemukakannya kepada Khalifah Harun Al-Rashid. Lafaz kaedah dalam kitab Al-Qarash, iaitu tidak boleh bagi seseorang pemimpin itu mengeluarkan daripada hak milik seseorang melainkan dengan hak yang tetap benar dan makruf. Okey, mari kita tengok hukum furuk. Okey, jika seseorang itu kehilangan barangnya atau dicuri barangnya dan didapati barangnya telah ditemui semula walaupun dengan orang lain, maka ia tetap berhak memilikinya atau menuntut. Okey, situasi yang pertama ni senang cerita. Contohlah kita hilang pen kita. Lepas tu kita tengok kawan kita tengah pegang pen kita tu. Lepas tu kita berhaklah menuntut memiliki, sebab pen itu memang milik kita. Okey, hukum yang kedua pula. Jika barang pemilik telah dirampas dengan zalim dan perampas itu telah menggunakannya, pemilik berhak untuk mendakwa atau menyatakan barang tersebut miliknya walaupun tiada kuasa atas barang yang dirampas. Contohlah pencuri ni dah masuk rumah kita, lepas tu kita diikat. Lepas tu dia guna telefon kita, dia guna, tapi pada masa yang sama kita ni berhaklah yang menyatakan telefon itu telefon kita. Tapi pada masa yang sama juga kita tak berdaya lah nak merampas balik barang kita. Bukan merampas, maksudnya nak ambil barang kita lah balik, sebab kita time tu dengan diikat kan. Okey, itu yang dikatanya tiada kuasa atas barang yang dirampas. Okey, yang ketiga, hak milik seseorang itu dapat diambil atau gugur milik seseorang yang telah dimilikinya melalui ketetapan syarak, dan syarak yang diharuskan oleh syarak saja. Contohlah ya, suami tidak memberi nafkah kepada isteri, jadi hakim kat sini dia berhak untuk mengambil semua harta lelaki ni untuk diberikan kepada si isteri. Sebab apa? Sebab si suami ni dah cari kerja tapi tak bagi nafkah kat si isteri ni. Jadi hakim berhak lah ya. Okey, jadi yang keempat pula, seseorang berhak atas barang yang dimilikinya sama ada dibelanjakan atau digunakan sesuka hatinya. Akan tetapi dapat disekat sekiranya ada sebab yang diizinkan oleh syarak. Okey, contohlah duit kita, harta kita, suka hati kita lah ya, nak diguna macam mana. Tapi pada masa sama kalau boros sangat, yelah asyik guna je duit kita, boleh jadi muflis.
Macam tu lah. Okey. Lepas tu kaedah sukro yang kedam. Hak itu tidak gugur kerana luput tempohnya. Maksudnya hak tu tak terganggu pun dengan, walaupun tamat tempoh tapi hak tu tak terganggu lah, macam tu. Huraian ya. Setiap hak tetap wujud dan ia tidak gugur atau tidak hilang disebabkan telah luput atau lewat tempohnya. Akan tetapi lewat atau luputnya waktu menggugurkan hak menuntut untuk mendapat kepastian hukum pemilikan, namun hak yang hakiki wujud. Baca benda tu belit Okey, tak apa. Maksudnya dekat sini nak cakapnya hak luput atau lewat tempoh ni dia tak gugurkan hak menuntut lah, macam tu. Kalau nak senang cerita, kita tengok hukum furuk. Okey, seseorang membuat pengakuan di depan hakim dan apa yang didakwa oleh pendakwa terhadap dirinya benar, akan tetapi pendakwaan itu telah lewat dan tamat tempoh walaupun pendakwa memiliki hak. Walau bagaimanapun hanya syarat yang menentukan atas dakwaan tersebut dan waktu lewat tempoh tidak menggugurkan hak orang yang berhak, tidak menggugurkan hak menuntut kepastian. Okey, dekat sini senang cerita. Contohlah peguam menuntut penjenayah ni, tapi pada masa yang sama dah tamat tempoh. Contoh, sebab tamat tempoh tu sebab apa? Sebab peguam ni cari bukti nak menunjukkan penjenayah ni salah. Tapi time dia cari tu dah tamat tempoh sekat kesnya tu lah. Lepas tu dah tamat tempoh, tapi semua kenyataan, bukti-bukti semua dah memang betul lah penjenayah ni memang salah. So tapi tamat tempoh ataupun lewat tempohnya tu tak menggugurkan hak yang menuntut tu. Jadi maksudnya peguam ni berhaklah nak tuntut, cuma dia menggugurkan hak orang yang menuntut je, hak menuntut tu. Okey, jadi pada batas syarat lah yang menentukan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Intan Hafizah binti Rusni. Nombor metri I1910341. Saya akan meneruskan kepada kaedah sukra yang ketujuh, iaitu berganti sebab memiliki seperti berganti zatnya. Huraian daripada kaedah ialah kaedah ini bermaksud apabila seseorang itu memiliki sesuatu barang atau benda dengan sesuatu sebab atau cara, namun selepas itu barang tersebut terlepas daripada miliknya, maka pada ketika lain benda tersebut menjadi miliknya kembali. Untuk itu berganti sebab pemilikan terhadap benda tersebut yang pertama dan kedua diberi ketentuan hukum sebagai benda yang dimiliki atau berganti zatnya. Oleh sebab itu, ada sesuatu ketentuan hukum yang berlaku pada perkara tersebut berbeza dengan pemilikan yang pertama dan pemilikan yang kedua. Hukum furuk, seseorang pembeli barang secara sah menjual kembali barang yang dibelinya kepada penjual asal dahulu. Pembeli tersebut, penjual asal, mendapati barang itu mempunyai kecacatan lama sewaktu barang itu berada dalam pemilikannya. Maka penjual asal tidak dapat memulangkan barang tersebut kerana mempunyai kecacatan yang wujud sekian lama. Kaedah sukra yang ke-8 ialah tiadalah bagi akal yang zalim itu sesuatu hak. Huraian daripada kaedah ini bermaksud pemilik atau akar yang zalim, seseorang yang mempunyai tanaman dengan hasil atau cara yang zalim, maka ia tidak mempunyai hak ke atas tanah tersebut. Oleh itu, prinsip daripada kaedah ini ialah orang yang berbuat zalim itu tidak mempunyai sesuatu hak pun hakikatnya. Maksudnya, orang yang memiliki sesuatu benda atau tanah dengan cara yang tak baik, dengan hasil yang tak baik, maka dia tak ada hak
atas tanah tersebut. Sebab prinsip untuk kaedah ini ialah orang yang berbuat zalim sebenarnya dia tidak mempunyai sesuatu hak pun atas benda tersebut, tanah tersebut. Sumber asal daripada hadis Rasulullah SAW yang bermaksud sesiapa yang menghidupkan tanah yang mati, tanah tersebut adalah baginya dan tiadalah bagi akal yang zalim sesuatu hak. Maksud daripada hadis ni, seseorang yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah tu menjadi miliknya. Tetapi pemilik yang zalim yang mendapatkan tanah tu dengan hasil yang tidak baik, maka dia tak ada hak untuk tanah tersebut. Hukum furuk bagi kaedah ini ialah seseorang yang merampas tanah seseorang kemudian menanam tanaman di tanah tersebut atau tinggal di situ, maka ia tidak dapat memilikinya walaupun dengan mengganti harganya atau terus memegang kuasa tanah tersebut dan bercucuk tanam atau sebagainya kerana ia berasal daripada harta rampasan. Maksudnya, bila seseorang itu merampas tanah tu, kemudian dia buat tanah tu macam hak dia, dia tak bercucuk tanam, dia tinggal dekat situ, tapi dia tetap tanah tu tetap bukan hak dia sebab dia berasal daripada hasil atau harta rampasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Amirah Najihah binti Abdul Samid, nombor matrik I1910348. Okey, saya akan meneruskan pembentangan pada kaedah sugrah yang ke-9, iaitu al-hiyanatu la tatajazza'u, yang bermaksud perbuatan hianat tidak terbagi-bagi. Okey, kita lihat pada huraian kaedah, iaitu apabila seseorang itu dipercayai untuk memegang sesuatu rangkaian amanah tetapi ia mengkhianati sebahagian daripada rangkaian itu, maka seharusnya dia dipecat dari kesemua rangkaian amanah tersebut. Okey, kita lihat pada rumusan kaedah pula, iaitu seseorang yang diberi kepercayaan menjadi pemerintah dan sekiranya dia melakukan khianat terhadap satu bahagian saja, jadi seharusnya dia dipecat dari kesemua jabatan atau sebagai pemerintah secara keseluruhannya. Okey, sebagai contoh, Ali ni dilantik sebagai ketua kelas dan dia juga merangkap sebagai ketua badan beruniform dan dia juga merupakan sebagai AJK surau. Okey, andai kata satu hari tu dia melakukan khianat terhadap tanggungjawabnya sebagai AJK surau. Contohnya, dia menyelewengkan duit surau. Jadinya sepatutnya dia dipecat semua jawatan yang dipikul. Dia akan dipecat menjadi ketua kelas, dia akan dipecat sebagai ketua badan beruniform dan dia dipecat sebagai AJK surau kerana melakukan khianat terhadap satu rangkaian amanah. Okey, kita lihat pada hukum furuk, iaitu seseorang yang telah diberi amanah sebagai wali terhadap harta wakaf, jika ia melakukan khianat terhadap salah satu daripada harta-harta wakaf itu, ia seharusnya dipecat dari diberi kepercayaan terhadap kesemua amanah yang berkaitan dengan harta-harta wakaf tersebut. Okey, kita terus kepada kaedah sugrah yang ke-10 yang berbunyi, iaitu al-aminu musaddiqul bil yamin, yang bermaksud orang yang mendapat kepercayaan perkataannya dibenarkan dengan sumpah. Okey, kita lihat pada huraian kaedahnya, iaitu seseorang yang bertujuan untuk membebaskan dirinya daripada segala tuduhan atau dakwaan, untuk itu supaya dipercayai dan diyakini yang ucapannya tu dikuatkan dengan sumpah. Sebagai contoh, Siti dia pinjam laptop Aminah. Lepas tu Aminah tanya, kau dah pulang ke laptop aku? Lepas tu sebab Aminah cari laptopnya tak ada, jadinya Siti untuk dia menguatkan yang dia tu betul-betul dah pulang, dia bersumpah, ya sumpah aku dah pulang, aku dah letak kat atas meja tadi. Macam tu. Okey, kita lihat pada hukum furuknya pula, iaitu dalam akad pinjam meminjam.
al-ariyah, di mana pihak yang meminjam itu mengatakan telah memulangkan barang yang dipinjamnya, manakala pemberi pinjam mendakwa belum dipulangkan lagi. Peminjam atau yang didakwa itu, supaya kata-kata atau perkataannya itu dibenarkan, maksudnya untuk dia menegakkan kata-katanya itu, seharusnya dia bersumpah ataupun ucapannya itu dikuatkan dengan sumpah. Okey, baik, itu saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.